لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita sampai di mana? Al-Madkhal. الدور الرابع أستاذ. الدور الرابع. Okay. Jadi nampak semua dah ada dah. Kita mula sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Kita boleh sedia belakang. Ad-dawru ar-rabi'. Ad-dawru ar-rabi'. Macam mana kita nak alih ni? Ada rekod ni. Apa dia Ustaz? Ni dekat skrin Ustaz ni ada recorder ni. Kita nak ambil, nak alihkan dia macam mana. Ngantung tak nampak kan? Rekod ni. Oh Ustaz. Total recorder. Mana Ustaz rekod ni? Maksudnya lepas habis tu baru dia save. Yelah. Ni kadang dia ganggu pandangan. Nak alihkan dia ni macam mana? Okeylah, tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawru ar-rabi'u. Peringkat keempat.
at-tahriru al-thani lil mazhabi. Penulisan kali kedua. Tahrir al-thani. Jadi karangan-karangan ataupun penulisan kali yang kedua lil mazhabi, bagi mazhab Syafi'i ini. Kerana di peringkat awal sudah ada penulisan, di peringkat kedua, di peringkat selepas itu ada karangan-karangan ulama. Jadi sebelum pada ni, salinan ataupun penulisan itu berlaku dalam satu bentuk lah. Adapun di peringkat yang keempat ini, seperti yang kita sebut dahulu, apabila datangnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, maka kedua orang ini sudah melakukan kajian menyeluruh kepada aqwal Imam Syafi'i dan juga pendapat ataupun ijtihad ashab tu, sehingga aliran ataupun tariq Khurasan dan juga tariq yang dipanggil Ahlul Iraqi dengan Khurasan itu diselaraskan sehingga mazhab Syafi'i mengalami proses penyaringan, kerana usaha alim ulama di peringkat yang ketiga dan sekarang ni, apabila dimulakan oleh dua imam itu, maka prosesnya lagi kemas, lagi jelaslah, dan faedahnya memberi kemudahan kepada kita untuk mengambil beramal ataupun menuruti mazhab Syafi'i ini dalam beragama kita. Jadi di ad-dawrul rabi' ini dipanggil dawru at-tahrir al-thani, salinan penyalinan kali kedua, dengan panggil era kedua lah. Laqad istaqarra al-mazhabu ba'da al-imam an-Nawawi bihaitsu indabata wa 'urifa al-mu'tamadu min ghairihi, di mana istaqarra stabil mazhab Syafi'i, tidak lagi mana kemas, tidak lagi terumbang-ambing dalam periwayatan aqwalnya. Sekarang ini sudah jelas lah. Istaqarra al-mazhab ba'da al-imam an-Nawawi, selepas zaman Imam Nawawi. Kerana Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini orang yang memulakan proses tersebut. Jadi macam mana? Wa urifa, di mana indabata wa urifa al-mu'tamadu min ghairihi, sudah diketahui pandangan mu'tamad yang kuat yang menjadi pegangan kita dalam bermazhab Syafi'i ini, min ghairihi, berbanding dengan yang bukan mu'tamad. Wa ja'at kullul a'mal, dan telah datang kullul a'mal ba'dahu dairatan fi fulkih, gerak kerja tindakan ahli ulama selepas pada Nawawi ini bertaksi pada apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi.
walakin kanat hunaka jumlatu iskala. Cuma apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi dan dituruti oleh alim ulama, ada beberapa kemuskilan, beberapa perkara yang perlu penjelasan, iaitulah yang pertamanya ikhtilafut tarjihi wa tashihi fi musannafatil Imam Nawawi. Apabila kita kaji apa panggil apa? Panggil Imam Nawawi menyebutkan pandangan-pandangannya dan disebutkan pentarjihan di dalam kitab-kitabnya, dan kitabnya ada beberapa kitab, didapati ada beberapa perbezaan, ikhtilaf at-tarjih wa at-tashih. Adanya perbezaan dalam mentarjih, memilih pendapat yang kuat, dan di dalam mengatakan pendapat itu yang sahih. Apabila dibaca Musannafatil Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi, di mana faqad yusahhihu limazhabin fi ba'dil kutub. Apabila dibaca, Imam Nawawi membuat pensahihan ataupun menyebutkan pandangan yang sahih pada setengah kitab, khilaf ma yusahhihu fi ukhra, di mana Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain dia mengatakan pandangan kedua itu sahih. Jadi ada ikhtilaf. Jadi perkara ini perlu penjelasan. Okey, yang kedua, an-Nawawiyya misluhu mislu baqiyatil bashar. Imam Nawawi seperti mana dia orang-orang lain lah, manusia yang lain juga, yaridu alaihi al-khata'u, boleh berlaku kesilapan. Faqad yusahhihu ma laysa sahihan wa yurajjihu ma laysa rajihan, di mana kadang mungkinlah ada berlaku dikatakan sahih oleh Imam Nawawi sedangkan ianya bukan sahih. Begitu juga dikatakan ditarjihkan pendapat yang sebenarnya bukan rajih. Itu yang kedua. Ini perlu penjelasan. Orang tanyalah. Yang ketiga, wujudu masaila khilafiyatin. Terdapatnya beberapa masalah yang berlaku perselisihan ulama di dalam mazhab Syafi'i fil mazhab. Yahkihan Nawawi, di mana Imam Nawawi menyebutkan masalah tersebut, yahkiha awjuhan, beberapa pandangan, duna an yusahhi fiha syai'an. Imam Nawawi hanya menyebutkan perbezaan pandangan saja tanpa membuat pentarjihan, pensahihan. Yang ketiga, wujudu masaila takallama 'alaiha al-mutaqaddim. Terdapat beberapa masalah yang dibincangkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang dahulu, walaysa lil imamaini, ulama yang dahulu pada Imam Nawawi ada membincangkan masalah tersebut, walaysa lil imamaini tashihum fiha. Manakala Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini tidak melakukan pentarjihan terhadap masalah-masalah yang diijtihadkan oleh ulama dahulu. Yang kelima, zuhuru masaila jadidatin. Timbul beberapa masalah yang baru. Jadi di zaman sebelum adanya tidak ada. Ini isu baru. Isu baru ni lam yata'arrad laha syaikhan, di mana Imam Nawawi tidak. Jadi sekarang ni ulama yang datang pada Imam Nawawi mendapati di zaman mereka ada masalah yang tidak terdapat di zaman Imam Nawawi. Jadi masalah tersebut
tidak disentuh oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa yatahattamu ma'rifatu hukmiha syar'iyyi min wijhati nazar al-mazhab, di mana semestinya wajib dan hendaklah diketahui hukum syarak terhadap masalah tadi dari perspektif mazhab Syafi'i lah. Jadi ini masalah baru. Jadi Imam Nawawi tak sebut kerana dia tidak berlaku di zaman Nawawi. Jadi kita berada di zaman selepas pada Nawawi. Ini masalah baru. Yang keenam, ta'arud kutub syaikhain wa khasatan an-Nawawi fi tashih. Ada yang ini lebih kurang yang atas nombor 1 tu. Karangan Nawawi yang berbeza. Ta'arud kutub syaikhain. Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i itu sendiri berbeza. Ta'arud, berbeza pandangan. Terutamanya Nawawi, wa khasatan an-Nawawi, terutamanya Imam Nawawi, fi tashihi dalam mentarjihkan apa ni pendapat tersebut. Faqad yusahhu al-jawaz masalan fi kitabin wa yusahhu al-hurmah fi kitabin akhar. Jadi kitab-kitab Imam Nawawi pun ada perbezaan. Sama juga kitab Imam Rafi'i. Jadi lebih ketara sikit Imam Nawawi lah. Wa khasatan Nawawi fi tashih. Maka yang ini perlu penjelasan lah. Walihadza kullihi intadaba ba'duhum nafsahu lirraddi ala ma zanna an-Nawawi khalafa fihi al-mazhab. Jadi intadaba merasa perlunya setengah ulama. Intadaba, mereka menjadikan diri mereka ni perlu lirraddi ala ma zanna an-Nawawi, untuk menjawab sangka Imam Nawawi itu, di mana dia menyalahi mazhab Syafi'i. Wa kana min ashharihim Abdul Rahim Al-Isnawi. Jadi antara yang melihat nak komen kepada Imam Nawawi ni, seorang ulama selepas pada Nawawi nama Imam Al-Asnawi. Antara orang banyak mengkritik lah. Kana min ashharihim Abdul Rahman Al-Isnawi walladhi wada'a kitabahu al-muhimmat terradi ala syaikhan, di mana dia telah menulis kitabnya yang bernama Al-Muhimmat. Al-Muhimmat terradi ala syaikhan, dalam menolak, untuk menolak pandangan dua syekh, iaitu Nawawi Rafi'i. Terkenal Imam Asnawi ni, dia terkenal dengan banyak kritikan. Hasilnya, akhirnya juga orang tak menerima juga pandangan Asnawi kerana dia banyak mengkritik. Begitulah. Kalau kita ni suka banyak kritik orang pun banyak kritik kita juga. Agaknya itu yang berlaku kepada Imam Asnawi. Kerana seorang itu mengkritik dari sudut pandang dia. Agaknya kalau Imam Nawawi ada, dia boleh jawab lah. Tuduhan orang terhadapnya tu, yang dia kata silap. Jadi Imam Asnawi lah antara yang dikenali membuat semakan sekali lagi kepada apa yang dilakukan oleh Nawawi dengan Rafi'i. Alladhi wada'a kitabul muhimmat fi ar-raddi 'ala asy-syaikhan wa ta'aqqabahu al-Adhra'i, wa ta'aqqabahu oleh Asnawi itu dituruti oleh Adhra'i, Imam Adhra'i. Wa afrad Ibn Syuhbah, Ibn Syuhbah dia mengasingkan
satu kitab yang khusus, kitaban mustaqilan fil i'tiradi 'ala al-muhimmat. Jadi Imam Asnawi ni dia buat muhimmat. Datang pula Ibn Syuhbah, dia jawab pula bangkangan Asnawi terhadap Nawawi tersebut. Fil i'tirad 'ala al-muhimmat. ويحكى أن الأسنوي كان يفتي بما في الروضة وإن ضعفه في مهماته. Ada diceritakan bahawa Imam Asnawi sendiri, dia apabila berfatwa, dia mengeluarkan fatwa yang tertulis di dalam kitab Rawdah Imam Nawawi. Rawdah. Sedangkan dia sendiri apabila kitab muhimmat dia katakan ini pandangan yang lemah. وأكثر اعتراضات الأسنوي من جهة أنه يرى أن ما قاله الأكثرون أو نص عليه الشافعي لا عدول عنه والأمر ليس كذلك. Jadi sebahagian besar protes Imam Asnawi ni dari sudut kerana dia melihat yara ma qalahu al-aktharun, apa yang disebutkan oleh ramai majoriti ulama itu, wa nassa ma qala aw ma nassa alaihi asy-Syafi'i, apa yang disebutkan oleh ulama, kebanyakan ulama, dan apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, bagi ni dia kata la udula anhu, tak boleh beralih meninggalkan apa yang disebut Imam Syafi'i dan juga ashab. Wal amru laisa kadzalik, sedangkan dia yang rasa begitunya. Sedangkan bukanlah begitu sebenarnya. Wa hakadha ghairuhu, sama selain pada Asnawi juga, mimman istalaha ala tasmiyatihim bin nazar, ala tasmiyatihim bi an-nuzzar, di kalangan ulama yang mempernamakan diri mereka sebagai an-nuzzar, orang-orang yang memerhati dalam mazhab Syafi'i. Hatta ja'a Ramli wal Haytami, sehingga datang Imam Ramli, Imam Haytami, fakanat mu'allafatuhuma umdatal mutaakhirin. Jadi perkara tersebut dipanggil perselisihan daripada Imam Nawawi, Imam Asnawi, imam-imam yang lain, sehingganya sampailah kepada seorang yang namanya Muhammad Ramli dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Fakanat mu'allafatuhuma, jadi nulisan Ibn Hajar dengan Ramli ini menjadi pegangan umdatal mutaakhirin, pegangan kepada ulama yang selepas pada ulama mutaakhirin lah, yang datang selepas pada Ramli dengan Haytami. Wa kana amaluhuma, jadi apa kerja Ramli dengan Haytami, muqtasiran ala al-jawanib as-sabiqah, tertumpu pada tugasan ataupun sudut-sudut yang dahulu lah, perkara yang kita sebut dulu. Fa'amaluhum bimathabati radmil fajawat allati hadathat fi jidar al-mazhabi. Jadi kerja Imam Nawawi Rafi'i ini sebandingannya sepertilah orang yang membuat renovation terhadap kelompangan yang berlaku pada dinding mazhab Syafi'i. Walaysa lahuma intiqadu syaikhan. Jadi kerja keduanya Ibn Hajar dengan Ramli ni, kerja bukannya intiqad asy-syaikh, membuat kritikan pada Rafi'i seperti yang dilakukan oleh Asnawi, awil khuruj amma ijtama' alaih, ataupun
lari daripada apa yang disepakati oleh Nawawi Rafi'i. Au takhti'atan An-Nawawi, takhti'atan Nawawi bukannya juga untuk menyalahkan apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Hatta, jadi itulah kerja Ibn Hajar dengan Ramli. Hatta yajtami'al mutaakhirun, yang akhirnya ulama yang datang kemudian mazhab Syafi'i ini mereka sepakat ala sahwihi wa hadha mimma la yahdus. Hatta yujmi'al mutaakhirun ala sahwihi. Jadi bukannya nak menyalah pendapat yang satu perkara itu, perkara yang dipilih oleh pandangan oleh Imam Nawawi itu tersalah, bukan. Sehingga akhirnya mungkin kita kata, oh Imam Nawawi ni terlupa ataupun terlepas pandang. Bukan. Itu bukan kerja Imam Ibn Hajar dengan Ramli. Wahada memang lam yahdus. Tak berlaku benda macam tu. Jadi, di situ kita lihat peranan Ibn Hajar pula di peringkat yang keempat. Wa yunabi Ibn Hajar li nuqtatin muhimmah. Di mana Ibn Hajar dalam gerak kerjanya itu memberi kita satu perkara, satu poin lah. Satu nuqtah muhimmah, poin penting. Di ma'rifatul mazhab. Dalam kita mengetahui, mencari mazhab Syafi'i itu. Fima yata'allaqu bil masail allati takallama alaiha al-mutaqaddimun. Dalam kes-kes yang dibicarakan oleh ulama mutaqaddimun. Walam yata'arrad laha syaikhan. Ulama dulu ada sebut, Imam Nawawi tak ada bincang. Faqala, maka kata Ibn Hajar mengajar kepada kita macam mana kita berinteraksi. Faqala, kata Ibn Hajar, innal kutubal mutaqaddimah ala syaikhan, kitab-kitab yang ditulis sebelum pada Imam Nawawi Rafi'i ini, la yu'tamadu syai'un minha, tidak boleh diambil, tidak boleh dipegang sesuatu daripadanya illa ba'da mazidil fasl wa tahri, kecuali hendaklah didahului dengan fasl wa tahri, kajian dan juga pembacaan yang bersungguh-sungguh lah. Hatta yaghliba ala zanni, sehingga timbul keyakinan ala zanni annal mazhab, annahul mazhab, bahawasanya inilah dia mazhab Syafi'i. Jadi di situ kita tengok pentingnya kaedah yang dibuat oleh Ibn Hajar, oleh Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i ini. Dia membuat garis panduan. Jadi kitab-kitab yang ada pendapat-pendapat yang disebutkan, yang ditulis sebelum pada Imam Nawawi itu, jangan tak boleh nak diambil apa-apa kecuali setelah melakukan kajian yang bersungguh, sehingga kita merasakan inilah pandangan mazhab Syafi'i. Jadi sebab itulah contohnya kita nak mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam untuk kita katakan ini adalah mazhab Syafi'i, jadi berhati-hati. Wala yaghtarru bitatabu'i kutubin muta'addidah ala hukmin wahidin. Jangan seorang itu boleh terpedaya dengan hanya mencari-cari masalah tersebut di dalam beberapa kitab ala hukmin, dengan menyebutkan tersebut dalam semua kitab itu satu hukumnya.
fa inna hadhihi al-kathrah. Jadi kita kaji banyak buku. Di dalam disebutkan hukumnya begini-begini. Hukum wahid. Tak payah nak tertipulah. Jadi isunya bukan banyak penulisan. Fa inna hadhihi al-kathrah. Banyaknya tu kitab-kitab tu qad tantahi ila wahidin. Terkadang dia hanya datang daripada satu je. Ala tara anna ashabal qafal atau al-syekh Abi Hamid ma'a kathratihim la yufarri'un wa yu'assilun illa ala tariqatihi ghaliban. Jadi, umpamaannya sepertilah apa yang berlaku kepada anak murid kepada Imam Qaffal, Imam Abu Hamid. Walaupun mereka ni ramai, mereka ni la yufarri'una wa la yu'assilun, tidak membuat hukum cabang dan tidak menyebutkan dalil-dalil illa ala tariqatihi ghaliban, kecuali menggunakan kaedah cara Abi Hamid dengan Qaffal, guru mereka. Wa in khalafat sair al-asl, sekalipun pendapat yang diputuskan itu berlawan dengan semua mazhab, semua ulama mazhab. Jadi fata'ayyana sabru kutubihim hadha kullihi fi hukmin lam yata'arrad lahu syaikhan aw ahaduhuma. Maka mestilah dan perlulah seorang itu sabru kutubihim, membuat semakan terhadap semua penulisan kitab-kitab ulama ini fi hukmin, untuk mengambil pandangan yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi dengan Rafi'i ataupun salah seorang itu. Mimma ya'ni anna al-amra kana yatatallabu min asy-syarihin murajjah juhdan 'azima li tahrir al-mazhab. Jadi apa kerja yang nak buat tadi itu tengah daripada perkara yang menuntut daripada asyarihin, orang-orang yang nak menghuraikan perkataan ulama itu, mengutuk juhdan azimah, satu usaha yang besar di tahriril mazhab, untuk litahriril mazhab, untuk membuat garis panduan mazhab. Summa talat mu'allafatus syarihin. Kemudian datang pula kemudiannya kitab-kitab yang dikarang oleh asyarihin, ulama yang mensyarah. Talat mu'allafatus syarihin kutubun talat mu'allafatus syarihin kutubun wa hawashin ukhra. Lepas pada matan, lepas pada syarah, lepas pada syarah ada hawashi. Datang selepas pada kitab syarah, matan, kitab dan juga hasyiah yang kutubun wa hawashin ukhra kulluha taduru fi falakiyah. Semuanya bergerak ikut falaknya ataupun dunia dia, taduru fi falakiyah. Wa asbaha ma qalahu
marju murajjahun wa asbaha ma qalahu marjuh huwa mu'tamad ulama Syafi'iyah. Lalu akhirnya apa yang dikatakan oleh orang itu marjuh, ia sebenarnya adalah mu'tamad di kalangan pada sisi ulama mazhab Syafi'i sehinggalah pada hari ini ila yaumina hadza. Fa ragma kathrati syuruhil minhaj, walaupun banyak kitab-kitab yang mensyarahkan kitab Minhaj Imam Nawawi ini, wallati sa'ati dzikrahu, yang nanti aku akan sebutkan nama kitab tu, illa anna hunaka arba'ata syuruhin. Tapi kitab Minhaj ini beritahunya ada 4 kitab syarah yang boleh dipegang mu'tamadah, hiya min akhiri syuruhihi, yang merupakan kitab ini antara kitab yang mensyarahkan mensyarah Minhaj. Wa hiya syuruhul arba'ah allati yu'awwalu 'alaiha Syafi'i. Yu'awwilu 'alaiha Syafi'iyah. Kitab yang kita maksudkan itu iaitulah 4 biji yang menjadi pegangan ulama mazhab Syafi'i. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini li Syihabi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali bin Hajarin Al-Haytami As-Sa'di. Tuhfatul Muhtaj. Kita syarah kepada matan Minhaj. Al-Ansari, Ibn Hajar Al-Ansari. Wulida fi mahallati Abil Haytham. Dia dilahirkan, dipanggil satu kampung, satu tempat nama dia Abil Haytham. Mahallah Abil Haytham. Abil Haytham. Jadi Imam Hajar Al-Haythami. Kampung. Kampung ni nama dia Abu Haytham. Maka Ibn Hajar ni digelar sebagai Al-Haythami. Ibn Hajar Al-Haythami. Di Misra, di negeri Mesir lah. Wa tufiya bi Makkah. Ibn Hajar ni meninggal di Makkah pada 973 daripada 973 lah meninggal di Makkah. Wa huwa faqihun musyarikun fi anwa'i min al-ulum. Seorang alim, ahli fiqh yang banyak dalam menghadiri perbincangan ilmu. Lahul kathir min al-mu'allafat, mengarang ada beberapa karangannya. Tuhfatul Muhtaj was-Sawa'iq wa Muballighul Irbi. Kita Tuhfatul Muhtaj atau was-Sawa'iq wa Muballighul Irbi. Wa kana lahu ta'assubun ala Syekhul Islam. وكان له تعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان تعصب على شيخ الإسلام ابن تيمية شديد عفى الله عنه ما جنى. تعصب. Ibn Hajar ni dia nak kata apa? Ta'assub atau ayalah kepada Ibn Taymiyah. Dia ta'assub ala, tu maksudnya ta'assubun ala, maknanya dia tidak pro kepada Ibn, dia banyak anti pada Ibn Taymiyah. Dia jadi syekh kepada Wahabi ni, Ibn Taymiyah lah. Jadi Ibn Hajar ni dia tidak sependapat banyak dengan Ibn Taymiyah. Dia di akhir kurun yang ke-10, 973. Ibn Taymiyah ni sebelum pada tu dalam 700 Hijriah. Dia 900. Jadi dia banyak menyanggahi Ibn Taymiyah. Afallahu anhu ma janahu. Yang kedua, Nihayatul Muhtaj. Ini Imam Ramali.
yang syarah kepada Minhaj At-Talibin. Yang pertama, Tuhfatu Al-Muhtaj Imam Ibn Hajar. Yang kedua, Nihayatul Muhtaj li Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hamzah Ar-Ramli Al-Ansari. Ansar. Ansar ni asal keturunan daripada Madinah. Asy-Syahir bi-Syafi'i As-Saghir. Kita kenal dengan Asy-Syafi'i As-Saghir Muhammad Ar-Ramli. Jangan tukar dengan Ahmad Ramli. Ahmad tu ayah dia. Nihayatul Muhtaj iaitulah tua Nihayatul Muhtaj Muhammad, bukannya Ahmad. Wa dhahaba jama'atun ila annahu mujaddid al-qarn al-ashir. Dikatakan orang Ibnu Aban Syekh Ramli ini, Muhammad Ar-Ramli ini adalah mujaddid qurun yang ke-10. Ishtaghala ala abihi. Dia ni belajar dengan ayahnya Ahmad. Fil fiqhi wa tafsir, dalam banyak ilmu fiqh, tafsir, nahwu, sharh, wal ma'ani wal bayan wa tarikh, ilmu tarikh. Tufiya fi Jumada al-ula. Dia meninggal selepas pada Ibn Hajar sikit. 1004 Hijriah. Antara karangan musannif Nihayatul Muhtaj Syarah Az-Zubat. Ada Ibn Hajar syarah pada Az-Zubat. Zubat yang Ibn Ruslan. Yang ketiga, Mughnil Muhtaj. Kita jumpalah kitab kita, yang kita baca ni, kitab yang disebut dalam menghuraikan Minhajut Talibin Imam Nawawi. Mughni al-Muhtaj Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syarbini Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Jadi Ibn Hajar orang Mesir, Ibn Syekh Ramli orang Mesir. Manakala Mughni al-Muhtaj orang Mesir juga. Syekh Khatib Syarbini ni Al-Qahiri, orang yang daripada kota Qahirah, yang dikenal dengan Al-Ma'ruf bil-Khatib Syamsuddin. Al-Khatib, Syekh Al-Khatib, itulah Asy-Syarbini. Faqihun mufassirun, ahli fiqh, seorang ahli tafsir Quran. Mutakallimun, seorang ilmu kalam, ulama usuluddin. Nahwiyun sarfiyun, seorang ahli nahwu, seorang ahli saraf, yang meninggalnya 977. Jadi lebih kurang Khatib Syarbini dengan Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Muhammad Ar-Ramli. Yang pertama meninggalnya, insyaAllah hidup mereka ni sezaman lah. Tempat yang lewat sikitnya Muhammad Ar-Ramli 1004 Hijriah meninggal. Manakala yang paling awalnya 973 ini Ibn Hajar Al-Haytami. Nombor 2 meninggal Mughni Khatib Syarbini 977. Min tasanifi As-Sirajul Munir, tafsir Khatib Syarbini. Wa Fathul Khaliqil Mali Al-Malik Syarah Alfiyat Ibn Malikin wal Manasikil Kubra. Nombor 4 dari kitab kita ni, itulah dia kedudukannya. Penting dalam mazhab Syafi'i. Kita nak belajar kitab Tuhfah besar, nak belajar kitab Nihayah pun besar. Kita ngaji, kalau boleh ngaji Mughni al-Muhtaj pun hebat. Yang ketiga, Syarah Jalaluddin Al-Mahalli. Ni juga, kalau pak kita ni hak ngaji Tuhfatul Muhtaj ni jarang. Nihayatul Muhtaj pun jarang. Kalau ada mengajinya, Mughni al-Muhtaj. Mughni al-Muhtaj. Itu pun jarang-jarang.
Kemudian syarah dipanggil Al-Mahalli. Syarah Jalaluddin Al-Mahalli, dia mensyarahkan Matan Minhaj At-Talibi Imam Nawawi. Kalau di pondok kat, ngaji kitab apa? Ngaji Mahalli. Oh, Masya Allah. Jadi, sikit pada Mughni Al-Muhtaj. Sudut panggil helayan dia. Tapi, kalau mengaji Mahalli ni, habis kuat tu, habis bagus lah. Thumma ja'al mutaakhiruna 'ala syaikhain. Jadi selepas pada Imam Mahalli, datangnya ulama yang kebelakangannya dipanggil mutaakhirun anis syaikhain. Selepas pada Syaikhan Ibn Hajar dengan Muhammad Ramli ni. Wa istilah hajim dengan mimra. Hajim tu Ibn Hajar. Mimra Muhammad Ramli. Dia panggil dua orang ni Syaikhan. Jadi kita tahulah istilah kalau sebut Syaikhan Ibn Hajar dengan Ramli, Muhammad Ramli. Ulama yang panggil mutaakhirun, yang selepas mereka tu. Mereka ni sebenarnya mutaakhirun juga. Ibn Hajar, Nawawi mutaakhirun berbanding dengan Imam Ghazali, Imam Haramain. Maka mutaakhirun kena tengok konteks lah. Kalau mutaakhirun selepas siapa? Yang datang selepas pada Nawawi, mutaakhirun Nawawi. Kalau selepas pada Ibn Hajar, mutaakhirun Ibn Hajar. Jadi, wa wada'u ala hadhihi syuruh wa ghairiha hawashi. Jadi datang ulama selepas pada Ibn Hajar dengan Ramli ni, mereka mensyarahkan lagi apa yang disyarahkan oleh Ramli, disyarahkan oleh Ibn Hajar, disyarahkan oleh Mahalli, disyarahkan oleh Khatib Syarbini. Jadi panggil syarah atau syarah, dia panggil hawashi. Wa ghairiha hawashi jalilah. Wada'u hawashiya jalilatan bayanat mughlaqa al-alfaz. Mereka menjelaskan lafaz-lafaz yang susah dipahami. Wa mubhamaha, lafaz-lafaz yang kurang jelas maksudnya. Wa mushkal al-masail, menjelaskan masalah yang payah dipahami. Wa jama'at syawarida wa fawaida, dan dihimpunkan juga dalam hawashi ini perkara yang syawarid wa fawaid, benda yang hilanglah, benda yang tak disebutkan oleh ulama dulu, dan kebaikan dan juga masalah-masalah yang baik, yang bagus, wa dawabit syatta, dan beberapa dhabit yang pelbagai. Maksudnya dawabit ni benda diperincikan lagi, syarat-syarat dan sebagainya. Wa hiya ala darajatin, dan kesemuanya itu ada tingkatannya masing-masing. Falaisat jami'uha fi maqamin wahid. Jadi kitab bukannya satu level saja, ada beberapa level tingkatan. Dia panggil tabaqat. Sebab tu apabila kita tengok tabaqat ulama tu. Famin haisul kam ikhtalafat fi kibran wa sighran. Kibran wa sigharan. Dari sudut kamnya, masuk kam ni, kita ada kam bilangan, quantitative,
Kuantitatif. Kalau kaif dia panggil kualitatif. Min haisul kam ikhtalafat. Berbeza-beza kitab ini. Dari sudut besarnya, dari sudut kecilnya, ada tingkatan. Wa min haisul madmum, dari sudut kandungan. Kitab juga berbeza-beza. Ikhtalafat. Fa ba'duha hawashi jami'atun wa ukhra laisat kadzalika. Ada beberapa kitab hasyiah yang lengkap, penuh syarat dengan maklumat. Dan ada kitab hasyiah yang lain tak penuh, ada sikit. Bainahuma, dan ada yang sederhana. Wa min hadhil hawashi, antara kitab hasyiah terhadap kitab minhaj ini, kita boleh tengok hawashi Qalyubi wa Umairata. Qalyubi, hawashi Qalyubiyin wa Umairata ala syarhi al-mahalli. Kita sebut atas tadi, syarah Jalaluddin al-Mahalli. Syarah atas syarah Mahalli itu dipanggil hasyiah. Jadi Mahalli itu syarah. Yang menghuraikan syarah Mahalli itu pula datangnya Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah. Orang Mesir Melaka. Qalyubi, orang Qalyub. Masyhur lah. Mengaji apa? Qalyubi Umairah. Tadi ngaji apa? Kadang-kadang setengah guru tu dia hanya baca syarah. Maka dia baca ngajinya Mahalli, syarah Mahalli. Lagi hasyiah Ali bin Aliyin. Hasyiah Ali, anak pada Ali, Syibra Mulsi. Kita baca Syibra Mulisi. Syibra Mulsi boleh. Dua-dua. Dia hasyiah Syibra Mulsi ni 1087 wafatnya. Ala Nihayatul Muhtaj. Kalau orang pergi baca Nihayatul Muhtaj Imam Muhammad Ramli, akan ada hasyiah Ali Syibra Mulsi. Jadi kalau kita nak beli kitab pun ni lah. Hasyiah Abdul Majid Asy-Syarwani, Abdul Hamid Asy-Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Tadi kita ada kitab Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar Al-Haytami. Datang hasyiah Asy-Syarwani, hasyiah Asy-Syarwani. Kalau kita beli Tuhfatul Muhtaj, dia akan sekali dengan hasyiah Asy-Syarwani. Sama juga lah. Kalau kita beli Nihayatul Muhtaj, ada sekali dengan hasyiah Syarwani, Syibra Mulsi. Hasyiah Sulaiman Al-Jamal. Jamal, ya ada Syekh Al-Jamal. Hasyiah Sulaiman Al-Jamal. Meninggal pada 926. Ala syarhil manhaj. Jadi, juga jaluran minhaj. Kenapa? Imam Nawawi dia buat minhaj. Lalu diringkaskan oleh Zakaria Ansari. Dia menjadikan manhaj. Al-manhaj ay manhajut tulab. Zakaria Ansari. Datang hasyiah Ibn Hajar. Hasyiah Jamal mensyarahkan manhaj. Yang kelima hasyiah Ibrahim Al-Bajuri. Ala syarhi matna Abi Syuja'in libni Qasimin. Ni kalau kita mengaji hari itu, masa kita buat daurah pada tahun lepas, kita ada baca kitabnya. Kitab dia panggil kitab Bajuri, ataupun dibaca dengan Bajuri ataupun Al-Bajuri, disebut pada Bajur. Ibrahim meninggal pada 1277. Dalam 1800, kalau sekarang ni lah, 1800 tahun Masihi, 1800 ialah 80 atau 70 gitu. Jadi ala syarhi matni Abi Syuja'. Abi Syuja' ni dia buat matan. Abu Syuja' ni dia buat matan Ghayatul Takrib.
Datangnya syarahan kepada Takrib ni Ibnu Qasim, namanya Fathul Qarib. Datang pula yang buat hasyiah pada Fathul Qarib namanya Ibrahim Al-Bajuri atau Al-Bajuri. Yang keenam, hasyiah Syata Al-Bakri. Ini disebutkan kitab hasyiah yang selalu kita jumpa. Hasyiah Syata Al-Bakri Al-Musamma. Hasyiah ni Fathu Al-Mu'in. Fathul Mu'in ala Qurratil Ain li Al-Malibari. Imam Malibari dia syarahkan Qurratul Ain. Dia buat Qurratul Ain. Lepas tu Imam Malibari syarah lagi dalam Fathul Mu'in. Dia juga syarah. Kemudian datang yang mensyarahkan syarah dipanggil hasyiah. Hasyiah Syata Al-Bakri. Lepas tu mengaji apa? Fathul Mu'in. Hasyiah Syata Al-Bakri Al-Musamma Fathul Mu'in. Jadi hasyiah ni dipanggil apa? Hasyiah ni bukan nama dia. Hasyiah ni nama dia I'anatul Talibin. Apa dia buat gini? Fathul Mu'in, Qurratul Ain. Dia ada 3. Yang pertama Qurratul Ain. Lepas tu Fathul Mu'in. Lepas tu I'anatul Talibin. I'anah Al-Talibin. Itu dipanggil hasyiah hasyiah Syata. Hasyiah Syata. Jadi dia Al-Musamma Fathul Mu'in. Silap ni. Hasyiah tu nama dia I'anatul Talibin. Dia panggil hasyiah I'anatul Talibin terhadap Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Matanya. Jadi matan Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in, hasyiahnya I'anatul Talibin. Dia buat situ Fathul Mu'in. Salah. Kita boleh rujuk semak sekali lagi lah. Wa ghairiha. Dan banyak lagi hasyiah-hasyiah. Wa ghairuha kathirun. ذلك أننا يمكننا تقسيم مراحل التصنيف التي مر بها المؤلفون الشافعية. Jadi kesemuanya itu menunjukkan kepada kita bahawa kita boleh membuat pecahan peringkat penyalinan penulisan yang dilakukan oleh ulama yang mengarang dalam mazhab Syafi'i ini. Wahia tashmalu ghairahum kadzalika ila marahil kama ya'ti. Jadi marahil tasnif dalam mazhab Syafi'i ini kita boleh tengok peringkatnya seperti mana berikutlah. Al-marhalah al-ula wad'ul kutub wa ta'lifuha. Al-marhalah al-thaniyah taqarubu al-ula. Yang al-marhalah al-thalithah zuhur fikrah al-mukhtasarat. Al-marhatul rabi'ah tahwilu al-mukhtasarat. Al-marhalatul khamisah marhalah al-hawashi. Ini noktah ringkasannya. Jadi yang pertama dari sudut penulisannya, kitab-kitabnya, supaya nampak pada kita ni bahawasanya kitab itu bukan satu level. Ada yang dipanggil marhalah pertama, ditulisnya ada berada di marhalah kedua, ada di marhalah yang ketiga, marhalah keempat, marhalah kelima. Jadi
kita kena tahu. Al-marhalatul ula wad'ul kutub wa ta'lifuha. Ulama menulis kitab tu, mengarang kitab tu duna hajatin ila syuruh, di mana mereka menulis tanpa ada huraian, tanpa ada syarah-syarahannya, wa nahwiya, ataupun apa yang lain. Bal la rubbama lam yakhtur bi balihim fikratul matni wal hasyah. Di peringkat ini ulama hanya menulis, mengarang dia. Tak timbul pun, tak terlintas di fikiran mereka untuk ada jadi matan, ada jadi hasyiah, ada jadi syarah, tak ada. Wa hadhihi al-marhalah hiya allati kanat sa'idatan ala ta'lifatis salaf. Inilah yang kitab-kitab yang banyak berlaku pada karangan ulama yang awal. Secara umumnya. Bima fihim, di mana termasuk salah juga Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Jadi kita ni yang mengambil mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni imam salaf. Jadi mazhab Syafi'i yang bertasalsul atau bersalsilah dengan mazhab Syafi'i yang bersalsilah, yang ada sekarang ni bersalsilah kepada Imam Syafi'i, maka kita pun salafi lah. Kalau nak bersohor dengan salafi. Tapi perlu diingat, salaf ini ataupun salafi ini bukan hujah. Bukannya dalil ataupun penentu pada boleh ikut ataupun tak boleh ikut. Hari ni kalau sebut, salaf ni, saya salaf. Habis tu, apa salahnya? Kalau nak kata salah, kita pun orang salah. Kita pun orang, kalau nak kata salafi, awak salafi, saya pun salafi. Orang yang turut mazhab Syafi'i ni, orang salafi lah juga. Kita tengok. Tapi kena faham lah. Jadi orang turut Imam Hanafi, salafi. Orang yang turut Imam Hanbali, salafi. Orang yang turut, sebab mereka ni orang salaf. Bolehlah nak nisbah kita pada orang ikut Syafi'i ni salafi. Habis itu tidak boleh ke Wahabi dia yang salafi. Orang lain tak salafi. Sebab isu apa? Isu akidah. Dan siapa tahu akidah Syafi'inya? Kita yang lebih tahu akidah Syafi'i berbanding dengan orang Wahabi tu. Jadi akidah Syafi'i itu apa yang dinyatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itulah. Apa yang kita pegang hari ni. Asy'ariyah. Itu tak apa pertikaian. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i ni, dan dalam masalah fiqh, dan bermazhab Asy'ariyah dalam masalah akidah, dan bermazhab sama ada Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali, mereka adalah orang salaf. Orang salafi, bukan salaf. Salah ni orang dulu. Jadi kita ni nisbah kepada mereka ni adalah salafi. Kalau nak cakap, nak bersohor dengan salafi. Sebab kita boleh bukti kita ni salafi. Sebab kita boleh sebutkan sanad kita dan jaluran kita daripada syekh kepada syekh, daripada syekh kepada syekh, sampailah kepada Imam Syafi'i. Jadi tak payah nak pertikaian lah. Kita lebih kemas daripada mereka. Al-marhalatu tsaniyah taqarubul ula wa hiya zuhuru
Al-marhalatu tsaniyah wa tuqaribul ula. Baca dengan wa tuqaribul ula ay wa tuqaribu al-marhalatu tsaniyah al-marhalatul ula. Peringkat yang kedua ni hampir dengan peringkat pertama juga. Iaitulah marhalah zuhur ma yusamma bit-ta'liqat. Kalau dulu ulama hanya nulis kitab. Imam Syafi'i buat risalah, buat sekadar buat je lah. Bukan macam kita hari ni. Kita ada hasyiah, kita ada tak. Di peringkat kedua sama lebih kurang peringkat pertama selepas pada Syafi'i tu. Dia panggil timbulnya ta'liqat. Imam Syafi'i tulis kitab, mari anak murid buat ta'liqat. Wahia ma yaktubuhu tilmizu an syaikh. Jadi kalau Imam Syafi'i dia ada Muzani, Rabi', Jizi, Rabi', Buaiti. Anak-anak murid dia membuat ta'liq ataupun komentar kecil. Al-marhalatu tsalitsah zuhuru fikrah al-mukhtasarat. Jadi perkembangan zaman, perkembangan dunia menjadikan proses tu berlaku. Sedikit demi sedikit lah. Bandingannya macam kita sekarang ni lah. Itu proses semula jadi. Macam kita naik kereta. Zaman dulu macam mana mula orang buat kereta. Tayarnya tayar kayu, lepas tu tayar besi, lepas tu tayar getah, macam-macam. Semua tu sedikit demi sedikit. Jadi begitu juga dalam bahagian penulisan ilmu ni. Yang ketiga, zuhur fikrah al-mukhtasarat. Lahir idea untuk membuat ringkasan. Al-Ghazali yakhtasir kitabahu al-basit ila al-wasit. Jadi Imam Syafi'i buat tulis mari anak murid biriwayatil Muzani. Lepas tu mari alim ulama buat ta'liqat. Ta'liqat Imam Haramain. Dia kumpulkan bahan-bahan semua duduk dalam Nihayatul Matlab. Jadi datang pula Imam Ghazali. Dia buat basit. Jadi Imam Ghazali dia mari fikirnya nak meringkaskan lagi. Jadi dia lihat panjang, dia buat perlu ringkaskan. Jadi yakhtasir kitabahul basit ila al-wasit. Jadi kitab namanya kalau kecil nama dia wasit. Summa ila al-wajiz, lepas pada wasit dia buat pula ringkasan atas ringkasan tu nama dia wajiz. Wal-Rafi'i tu wal-Arfa'i, bukan wal-Rafi'i. Dan Imam Rafi'i wal-Rafi'i. Imam Rafi'i pula meringkaskan al-wajiz. Ini mukhtasar lagi. Yang dibuat oleh Imam Ghazali itu al-wajiz kepada al-muharrar fil muharrar. Jadi kalau kita ingat Imam Nawawi ambil muharrar Rafi'i itu dia buatnya minhaj. Wan Nawawi yakhtasirul muharrar fil minhaj. Wa hakaza. Itulah. Walakin kanat ikhtisaratu haula'i mutamayyizah min ghairiha. Jadi masing-masing membuat ringkasan. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali meringkas. Masing-masing ringkasan tu tak sama. Ada ciri-ciri keistimewaannya berbanding dengan lain. Iz kanat wadihatan mafhumatan la ya'tariha ta'qidun. Ringkasan yang mereka buat tu nampak je ringkasan tapi dia adalah penjelasan. Mafhumah yang boleh dierti. Yang tidak jadi kau payah. Kalau kita kau rekah, kau ada erti orang. Mereka kau rekah, kau erti.
وهذه السمة بحمد الله استمر في مختصرات الشافعية. Ciri ini, sifat begini terdapat dalam kitab-kitab ringkasan yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak nampak sangat. Lepas tu kita, satu perkara yang membanggakan mazhab Syafi'i ni, dari sudut kita tak boleh nak lawan ulama mazhab Syafi'i dalam penulisan mereka. Ahli kemahiran ulama mazhab Syafi'i ni nampak terserlah. Al-marhatul rabi'ah tahwilul mukhtasarat. Datang peringkat yang keempat, lalu mari idea untuk ringkasan-ringkasan yang tadi ni diubah. Tahwilul mukhtasarat bal wasyuruh ila mutun tahtaju ila syarhin. Jadi kalau tadi ringkasan. Ringkasan, kita kata mereka ni kita perlu buat matan pula. Huraian, ringkasan dan syarahannya itu kita kena pergi buat satu matan. Tahtaju ila syarhin wa bayan. Yang perlu dijelas, diterangkan pula. Wahadha ma hadatha. Inilah yang sebenarnya berlaku. Contohnya Ma'an Nawawi fi syarhil lil Muhazzab. Imam Nawawi dia mensyarahkan kitab Al-Muhazzab. Muhazzab ini dikarang oleh Imamul Haraman, Al-Muhazzab. Datang Imam Syafi'i, dia mensyarahkan Muhazzab, lalu jadinya kitab Majmu'. ثم طغت هذه الطريقة وأصبح الغالب في التأليف. Jadi pendekatan yang sebegini ni menjadi dominan dan kebiasaan dalam penulisan. Huwa wad'ul matni summa ya'ti akhar liyashrahahu. Jadi lama kelamaan menjadi tradisi, orang akan buat matan, lepas tu ada pula orang mari buat syarah. Seorang buat matan, mari pula orang buat syarah. Seorang buat matan. Kadang-kadang seorang alim mula-mula dia buat matan, lepas tu dia pula yang buat syarah. Matan macam yang berlaku pada Syekh Malibari. Dia buat matan Qurratul Ain, dia buat syarah Fathul Ma'in. Al-marhalatu ini apa panggil semayat. Al-marhatul khamisah marhalatul hawashi. Peringkat yang terakhir ini, yang kelima, yang dipanggil peringkat penulisan hasyiah. Yang keempat, penulisan syarah. Jadi kalau kata yang ketiga ni, kita kata penulisan mukhtasar. Jadi pembikinan kitab. Kemudian yang kedua pembikinan ta'liq, komentar ringkas. Yang ketiga pembikinan mukhtasarat, ringkasan. Yang empat pembikinan matan dan syarah. Yang kelima pembikinan syarah atau syarah yang dipanggil hasyiah. Idh kathuratil mutun, kerana timbul banyak dah matan, banyak dah syarah. وتنوعت إضافة إلى استقرار المذهب. وتنوعت إذ كثرت المتون والشروح وتنوعت, dan banyak. Jadi banyak dah berlambakan dah matan-matan dah syarah. Jadi kerja apa lagi ulama buat? Itu tak kira lagi idafatan ila istiqrar al-mazhab wa i'timadi kutubin bi'ainiha mimma la yada' majalan wasi'an lit-ta'lif al-mustaqil. Jadi sekarang ni mazhab Syafi'i itu sudah komplit dari sudut apa panggil binaan dia. Jadi nak buat apa lagi? Tak. Syarah, kitab-kitab dah ada dah. Kalau nak rujuk kitab ni. Maka tak tinggal lagi kecuali kerja ulama ni perlu memenuhkan sudut yang belum ada lagi lah, iaitulah membuat hasyiah.
Zid ala dhalika ma kana yusha'u min annahu idza alafa ahadun kitaban tambahan. Cuba panggil ditambah lagi. Iaitulah apabila tersebar luas adanya seorang menulis satu kitaban yunahidul kutubal mu'tamadah. Yang berlawanan kitab dia tu dengan kitab-kitab yang disebutkan kitab mu'tamad, hak yang patut jadi pegangan tu. Contohnya kitab hak mu'tamadah ni Kitabul Minhaj. Ada orang yang tulis kitab yang cuba menyalahi kitab Minhaj. Fa innahu yukhsha ala nafsihi al-halak wa yadribuna masalan bi sahibil muqaddam. Okey. Kitab al-Minhaj fa innahu yunahid kama yusha'u min annahu idza alafa ahadun kitaban yunahidul kutubal mu'tamadah. Seorang ada menulis kitab yang isinya bercanggah dengan apa yang ada pada isi-isi kitab mu'tamad. Contohnya kitab Minhaj. Maka kebimbangannya apa? Yukhsha ala nafsihi al-halak. Dibimbangi kitab tersebut tu akan akan ditinggalkan lah. Jadi wa yadribuna masalan. Contohnya apa yang selalu dibuat? Contohnya masalan bi sahibil muqaddimah al-Hadrami. Contohnya apa yang berlaku pada sahibi al-muqaddimah al-Hadramiyah. Haitsu mata qabla an yukmila muqaddimatahu. Di mana dalam muqaddimah Hadramiyah ini, kalau kita tengok muqaddimah Hadramiyah ni, dia babnya tak sampai kepada bab jinayat, muamalat, dia sampai bahagian ibadat. Jadi mana meninggal sebelum pada qabla an yukmila muqaddimatahu wallati law kamulat lanafasat al-minhaj. Contoh muqaddimah Hadramiyah ni hebat. Tuannya pengarang muqaddimah Ba'ishan. Dia muqaddimah Hadramiyah ni meninggal sebelum sempat habiskan kitab dia tu. Yang mana mereka kata kalau muqaddimah Hadramiyah ni tuan dia masih hidup dan sempat menghabiskan semua bahasan dalam muamalat, munakahat, jinayat tu, 4 rubuk tu, saya dia akan boleh komplit, boleh lawan kitab Minhaj. Wa rubbama qadat alaihi, menjadi tenggelam dah kitab Minhaj. Walakin karamatul Imam An-Nawawi ajala al-qadara ajala al-qadara bimuallifi al-muqaddimah fama taqabla an yukmilha. Adalah buat cerita kata dibimbangi ayatnya muqaddimah Hadramiyah ni hebat, tapi ayatnya dia tak setanding dengan Minhaj. Sebab apa? Tajuk dia tu tak ada habis semua bab rubuk. Tapi kalau bab ibadat tu hebat lah. Jadi kerana tak cukup, maka dia tak boleh nak lawan Minhaj juga. Dapat apa tuan dia Allah Ta'ala dak panjangnya sampai habis dia tulis kitab. Tu panggil karamat Imam Nawawi. Kalau tuan dia dah habis kitab tu, kalahlah Minhaj tu. Fama taqabla an yukmilaha. Hadhihi al-maqulat wa ghayruha wa tabi'ul 'asri alladhi asbaha at-taqlidul jamid huwa al-simah al-ghalibah lam yaj'al imam al-ulama usluban lit-ta'lif. Jadi perkataan-perkataan seumpama ini dan kebiasaan orang di zaman itulah juga yang menjadi yang mana taklid
buku, dia panggil taklid buku. Ia merupakan satu ciri yang dominan ataupun kebiasaan. Ianya tidak menjadikan imam al-ulama usluban litalif. Satu cara penulisan. Lam yaj'al amam al-ulama usluban litalif. Jadi ulama walaupun begitu masih banyak style atau penulisan mereka. Illa uslub al-hawashi. Lam yaj'al amam al-ulama usluban litalif illa uslub al-hawashi. Jadi keadaan ataupun peluang yang ada hanyalah membuat hasyiah. Sebab benda dah habis dah proses tu. Uslub al-hawashi walladhi kana laha ma yubarriruha ahyana. Itulah yang selalu dijustifikasi ataupun yang mendorong mereka begitu. Baida annaha kathura hatta anna kulla man arada thawaban aw ajra min ahli al-ilmi allafa hasyiah. Jadi siapa yang nak pahala, dia buat hasyiah lah. Jadi boleh jadi ada buah apa hasyiah. Hasyiah atau hasyiah. Dan nak buat apa lagi? Nak buat mazhab. Kemah kembing dah mazhab Syafi'i. Jadi orang nampak lah, orang tak nampak. Jadi wa nahnu fi tadhakkurina li hadhihi al-marahil la nastati'u tahdid azminatiha bidiqqah. Cuma apabila kita nak sebut ni tahun daripada marhalah pertama tahun berapa tak boleh lah. Tak boleh nak kita nak pasti tentukan tarikh secara tepat. Idh hiya tatadakhalu ma'a ba'd. Kadang-kadang ada di zaman yang sama, di kurun yang sama ada berlaku pertindihan tersebut. Marhalah keempat dengan marhalah ketiga mungkin satu kurun. Jadi tak payahlah kita nak tentukan tarikh kurun berapa, kurun tak. Hanya kita kata marhalah. Lakinnaha jumlatun marrat bima sabaq. Cuma kita kata itulah himpunan benda-benda yang berlaku, proses yang berlaku. Al-mabhasul rabi' man yufta biqawlih. Jadi buat setakat ni ada soalan? Ya? Ada soalan? Ustaz, soalan Ustaz. Macam Qadimah Hadramiyah tadi kan. Kalau ikut kan tahun dia atas lagi daripada Imam Nawawi Ustaz ke bawah lah? Ataupun satu taraf? Qadimah ni dia lepas dah. Lepas pada Nawawi dah. Oh, lepas. Kita tengok molek. Muqaddimah Hadramiyah. Muqaddimah. Rasa tahun 8 lebih sih. 8 lebih. Betul. 850 lah. Muqaddimah Hadramiyah ni pengarang dia Bafadal 918. 918. 850 tak Ustaz? 8 Bafadal apa ni? Itu Tengok Al-Mu'allif ni. ini alif. صاحب المؤلفات النافعة الشيخ عبد الله Balhaj atau panggil Bafadal. Syekh Bafadal ni tengok wafat 600. 900.
Hebatlah. Bila? Berapa ratus? Alhamdulillah. وقد رسع على تلاميذه. 533 Ustaz. Eh? Ni datuk dia kot. Ni sekejap. Wahfir Qadi Ahmad bin Muhammad bin Fadl. Muntasib al-Hajj. Bafadal meninggal pada 918. 918. Al-Ammah Al-Faqih Afif Ad-Din Abdullah bin Abdul Rahman Bafad Al-Hadrami hidup 850 sehingga 918. 850 918. Dia dulu pada Ibn Hajar. Lagi pula dia berada di Yaman. Ibn Hajar di Mesir. Tapi selepas pada Imam Nawawi lah. Imam Nawawi terkenalnya dengan Minhaj, menjadi rujukan bacaan orang-orang dalam mengambil mazhab muktamad dia. Baik Ustaz. Dia ni Hadramaut lah. Hadramaut. Ya. Sebab macam tertarik lah tengok kata apa. Kalau boleh habiskan rubuk dan kitab sebelum meninggal tu. Ya. Dapat menandingi lah kan. Minhaj. Tengok dia, kita tengok bab Muqaddimah Hadramiyah ni. Dia siapa udhiyah ya. Daripada panggil rubuk ibadat ya. Dia dah cara ni. Tapi sedap lah kita baca dia Muqaddimah Hadramiyah. Dengan minhaj qawimnya apa ya. Puas hati lah. At-Taharah, Kitabus Salah, Kitabuz Zakah, Kitabus Saum, Kitabul I'tikaf, Kitabul Hajj. Akhir sekali Kitabul Udhiyah. Nak cari bab muamalat tak ada, munakahat tak ada, jinayat tak ada. Tapi maksudnya apa? Dah tuanya meninggal awal. Tuanya. Maksudnya kalau tua ni dipanjangkan lagi umurnya, dia boleh habiskan bab-bab dia ni sehingga robok jinayat. Harusnya orang tak rujuk pada minhaj dah. Kalau cakap orang pokok ni, dia kata kita tak masuk lah. Apa ni tu mati awak ni. Kan dia 850 meninggalnya 918. Dalam umurnya berapa? Berapa tahun? 850, 918, 68 tahun dia. 68 tahun ya. Umur kebiasaan dah tu. Umur balik dah. Tapi kita kata kalau umur dalam kita kata 40 tahun, sabar juga. Tapi orang boleh jadi orang tak masuk ni. Ayat satu dia nak puji kitab ni. Oh hebat, sedap kata. Kalau habis orang tak baca dah minhaj. Dah mati awal. Waktu mati awal. Itulah karamat Imam Nawawi. Takkan nak litah tu wali pula. Wali lebih besar lagi. Ustaz. Cuba hantar buat kitab nak lawan minhaj. Ataupun nak lawan
Muqaddimah Hadramiyah. Orang duk baca kitab Muqaddimah Hadramiyah dah. Atas tulis kitab, hebatnya kitab atas. Sampai tengah jalan mati. Kena karamat tu. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, Soalan? Ustaz nak tanya Ustaz. Kalau pendapat Al-Imam Nawawi Ustaz, Qaul Nawawi, ada yang Qaul Nawawi sendiri yang tak sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi macam tu Ustaz, boleh kita katakan itu adalah Qaul mazhab Syafi'i. Qaul mazhab Syafi'i. Itu ada ke? Dia semua tu Atta tak boleh nak kata. Sebab Atta bukan ahli dia. Orang yang boleh cakap tu kata Imam Nawawi menyalahi Imam Syafi'i tu, Atta mana tahu. Jadi adanya tabaqah ulama, orang-orang yang boleh kata begitu. Semata-mata Atta jumpa dalam minhaj, dalam lepas tu Atta jumpa hak dalam minhaj, Atta nak kata Imam Nawawi lawan Imam Syafi'i. Apa ni Atta kata gitu? Kalau orang sekolah haru-haru dia cakap begitu, dia tak tahu, tak ada adab, tak tahu ilmu, tak tahu apa ni, peringkat ulama. Dia cakap sedaplah konon dia satu penemuan. Rupanya kerana jahil dia tak kenal alim ulama. Jadi dia duk rasa alim ulama ni sama je. Imam Syafi'i ni macam saudara dia. Tak. Sehingga dia kata, Syafi'i makan nasi. Kita pun makan nasi. Syafi'i anak jantan, Ambo pun anak jantan. Boleh cakap itu. Awak tak kenal ulama. Lagi ni? Tadi dia ada kaedah tadi. Ulama membuat kaedah dalam bermazhab. Mana-mana yang dijumpai sebelum dalam kitab-kitab sebelum pada Imam Nawawi tidak boleh dipegang. Maksudnya apa? Ada orang yang boleh, ada orang kerana kepakaran dia tu yang boleh kopi, ada hak mengkopi, mengambil, memindahkan qaul tersebut sehingga ini dia pendapat yang muktamad, ini dia hak tak muktamad. Apa dia? Imam Nawawi. Okey, dah Imam Nawawi duk buat gitu-gitu dengan Rafi'i dia buat. Ada pula datang selepas pada tu Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Kerja Ibn Hajar dengan Ramli ni bukan kerja Nawawi, dia kerja. Dia hanya orang panggil, nak kata apa? Dia tajmi', dia menghimpun, dia menyelaras, dia orang panggil tartib. Jadi kita ni nak lebih pada Imam Ibn Hajar. Hebat benar. Ya, saya boleh buat lebih pada Ibn Hajar. Nak tengok awak, apa kelayakan awak. Dia tanya kelayakan. Ada orang pelajar Uniza boleh buat? Orang Jabatan Syariah. Orang mengaji BA Uniza. Boleh buat lebih pada Ibn Hajar. Awak pandai pada Ibn Hajar ke nak tengok? Tak boleh Ustaz. Background mengaji. Background mengaji. Bahasa Arabnya gimana gitu gini. Dia malu sikit. Biar kenal kelemahan diri kita. Kelebihan orang alim. Macam mana. Kenal diri kita. Kenallah Allah Ta'ala lemahnya kita. Allah Ta'ala itu
Pencipta kita. Dia tak kenal kita tu siapa, lalu kita kata Allah tu sebab kita. Ada berkaki tangan, ada berduduk, ada baru, ada bergerak. Tak kenal. Ada man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Jadi kita kenal diri kita, kenal lebihnya orang alim. Lepas tu kita belajar benda-benda macam ni. Orang kampung tak belajar ni, tertib. Pecahan, pembahagian ni, dia belajar ke tak? Orang duk bercakap, tak ada mazhab, orang duk bercakap. Quran hadis saja tu. Dia kena tahu, dia reti ke hak alim ni? Tak reti pun. Tu yang cakap Imam Syafi'i ni tak pakai hadis ke? Dia yang cakap mazhab Syafi'i ni tak ada hadis. Tak dia cakap. Okey? Tu ya, dia kata kita mengaji hadis, tak payah mengaji kitab-kitab murni dan bungu. Habis masa ni pendapat ulama ambo. Pendapat ulama dia tu. Dia tak tahu perjalanan dia. Satu barang yang keluar kilang, kita tahu perjalanan dia. Yang kita retinya pergi beli kedai makan. Tapi hak tahunya proses makanan tu boleh tunjuk daripada bahan mentah sehingga proses-proses packaging dan sebagainya sampai kedai. Itu satu. Tiba-tiba kita nak lebih daripada pengilang. Yang buat makanan tu. Allah, awak ni makan sudahlah. Orang dah siap dah. Awak bubuh dalam talang. Ni kau muktamad, ini kau dhaif, ni pakai je lah. Hak tu pun nak faham, tak faham lagi. Kitab berapa faham. Orang suruh baca kitab tu galangan. Jadi kita nak bahas alim ulama, kitab ulama kita dah baca pun. Kita mengaji usul fiqh, tak mengaji. Mengaji usul fiqh, warakah pun, mengaji berapa hal. Tiba-tiba, cakap lebih pada siapa-siapa, orang alim. Saya tak payah, tak ikut, tak terikat dengan Imam Syafi'i. Apa awak mustahil macam Imam Syafi'i? Iyalah, lebih kurang begitu. Ambo. Jadi jangan ada pelajar syariah yang berfikiran begitu. Harap benda-benda yang kita dah baca ni menyedarkan diri kita. Lagi? Okay. Baik, Ustaz. InsyaAllah. Mana? Orang puan senyap Mana orang Kedah senyap ke? Kedah masuk tak ke ni? Apa tak ada ni orang Kedah ni? Ada tu Ustaz? Ada ke? Ada. Dia senyap hari ni, mastur. Oh, dia duduk ni. Dia duduk makan lain dah hari ni. Makan lain. Dia duduk makan tajali, makan fana hari ni. Okey. Kita lihat dalam berapa minit. 5 minit ke untuk ambil berkat dengan apa lagi.